Ini replika Kaabah lah. Replika Kaabah. Jadi di sudut sini ada Hajarul Aswad. Yang cuma tinggal labelnya. Hajarnya dah hilang. Jadi Hajarul Aswad. Sini mustajab doa. Di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah dipanggil dengan multazam. Mustajab doa. Kemudian dekat saya berdiri sini. Sini ada makam Ibrahim. Bukan kubur tapi tapak kaki Nabi Ibrahim AS. Mustajab doa. Ini kawasan ni dipanggil Syazarwan. Syazarwan. Masuk dalam ni dikira sebagai masuk di dalam Kaabah. Orang tawaf tak boleh masuk kawasan ni. Dikira masuk dalam Kaabah, tidak dikira tawaf Kaabah. Jadi tak sah pusingan dia. Tapi kawasan ni semua ditutup. Memang tak boleh kita sentuh ataupun pegang. Kemudian sampai kepada ni Rukun Yamani. Kat sebelum ni Rukun Syami. Tapi saya tak sebut kerana dia tak ada pengkhususan tertentu. Saya terus lompat ke Rukun Yamani. Kerana di Rukun Yamani ni dulu belakang ni ada pintu belakang. Kaabah ni dulu ni pintu depan, keluarnya kat belakang. Tapi roboh buat, akhirnya tinggal satu pintu saja. Okey. Daripada Rukun Yamani ni Nabi sebut sampai kepada Hajarul Aswad ini tempat mustajab doa. Di sinilah Nabi berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni tempat dia. Ataupun kita tak reti nak buat benda lain, pusing semua pun doa dengan doa yang sama pun tidak mengapa. Kerana seafdal-afdal doa dengan doa tadi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey. Jadi siapa yang nak ikut praktik begini. Kita nampak ni garisan ya. Nanti dekat Masjidil Haram dia ada lampu hijau. Sebenarnya dekat lantai ni dah ada satu garisan. Kita perasan tak perasan. Ada tile warna hitam. Dia ada garisan dia. Ini tempat bermula untuk kita tawaf. Dan pastikan kedudukan bahu kita, bahu kiri kita menghadap ke arah Kaabah. Okey. Kalau kita masuk daripada sini, kita terus ke sini, kita akan melalui. Dia hanya ada satu pintu. Dulu banyak pintu Sekarang dengan sebab pandemik, hanya ada satu pintu khusus sahaja untuk masuk ke dataran Kaabah untuk buat tawaf di pintu Babul Ajiyad, pintu Ajiyad. Memang pintu tu berhadapan dengan hotel kita. Memang satu pintu sahaja. Jadi kita akan lalu dan kita akan memang turun-turun, memang selalunya kita akan menghadap ke arah terus kepada Kaabah ataupun hampir menghadap ke arah ke Hajarul Aswad. Tapi dia akan sini sikitlah. Jadi bila kita masuk bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, kita doa. Macam saya sebut, ini waktu mustajab doa, kita boleh berdoa. Bahkan dalam buku panduan pun ada panduan untuk kita berdoa. Kalau tak ada hajat yang lain lah. Kemudian kita boleh mula untuk tawaf. Jadi ada siapa nak ikut? Kena testing, kena buat praktikal. Okey. Ke arah Hajarul Aswad. Ke arah Hajarul Aswad. Kemudian barulah kita mula melangkah. Kita ambil 2 pusingan sahaja kan? Sambil kita zikir dengan pelbagai zikir pun tak apa. Tapi kalau dengan saya biasa astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ataupun dengan doa hajat-hajat kita tertentu, ataupun doa dalam bahasa Arab pun boleh. Sampai kepada Rukun Yamani, sudut yang terakhir sebelum kita sampai ke Hajarul Aswad kembali. Maka kita doa dengan sunnah Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Cuma saya tertinggal. Sampai Rukun Yamani disunatkan kita untuk melambai. Tetapi tak disunatkan untuk kucuk. Sekadar melambai sahaja. Bismillah Allahu akbar, kita lambai. Kemudian kita jalan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai sini. Istilam lagi sekali. Istilam lambai kepada Hajarul Aswad, bismillah Allahu akbar, kemudian kita kucuk sebagai isyarat kita cium kepada Hajarul Aswad. Kemudian sambung perjalanan kedua, zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak terikat dengan zikir-zikir tertentu. Tapi jangan sentuh kawasan Kaabah, jangan masuk dalam kawasan Hijr Ismail.
Sampai balik rukun yamani kena buat apa? Lambai, istilam, tapi tak perlu kucup. Kemudian membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir. Okey. Kemudian lazimnya mutawif akan beri arahan bila dah masuk pusingan ke-7. Mutawif akan beri arahan, kita dah masuk pusingan ke-7, kita akan berkumpul di kawasan ada papan tanda King Fahd. King Fahd. Kan? Jadi kita akan kumpul di situ, dia selalu belas. Kalau kita di kawasan sini ni Kaabah, depan sana, contoh. Kita akan kumpul di situ untuk solat sunat. Kemudian kita akan bergerak ke tempat sa'i. Okey, kita dah sembahyang sunat semua. Kita akan bergerak ke tempat sa'i di sini. Tempat sa'i dia memang betul macam tempat sa'i, ada bumbung sejuk. Okey, sampai Bukit Safa nanti untuk kita mulakan lakukan ibadah sa'i. Saya patah balik sikit. Lepas habis tawaf, kita solat sunat tawaf. Lepas solat sunat tawaf, kita minum air Zam-Zam. Sunat dia minum sampai tak boleh minum. Maksudnya sampai betul-betul kenyang. Itu sunat minum air Zam-Zam sebelum daripada melakukan ibadah sa'i. Jadi, kita berada di Bukit Safa. Kita akan berdiri di atas bukit itu. Tak adalah tinggi macam kita tengok bukit kat sini. Rendah je. Kita akan menghadap ke arah Kaabah kalau dibenarkan oleh pihak berkuasa. Kadang-kadang kita kumpul di halau kita. Jadi kalau dibenarkan kita berkumpul, pun sama kita istilam. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kita berdoa. Kemudian kita akan meneruskan perjalanan kita ke Bukit Marwah. Kita mulakan Inna Safa wal Marwata sampai akhir. Kemudian kita akan gerak ke Bukit Marwah. Okey. Jadi ada nak ikut juga ke? Okey, kena ikut. Tapi pergi kena pergi jugalah. Jangan ikut sana. Dia belah sini. Dia memang ada pembahagi nanti tengah-tengah tempat laluan kerusi roda lah. Nanti kita berjalan ke Bukit Marwah. Sambil kita berjalan, kita zikir, baca Quran, kita boleh selawat. Sampai ke Bukit Marwah, okey, pun disunatkan menghadap ke arah Kaabah. Istilam, kita lambai, Bismillah, Allahu Akbar, kita berdoa. Kemudian kita akan teruskan pula perjalanan kita ke Bukit Safa. Cuma macam ni, terkadang ramai orang. Macam mutakhir ni sangat ramai, macam orang pergi haji, penuh. Lebih padat nak sa'i berbanding dengan tawaf. Tawaf selesa, sa'i sangat ramai orang. Jadi kita tak nak ganggu menyebabkan kesesakan. Kita pusing saja. Saya bagi contoh, boleh ikut. Daripada Safa, daripada Marwah kita nak ke Safa. Tadi kan perjalanan pertama, ni perjalanan kedua. Bukan pusing, 1, 2, bukan. Perjalanan pertama, perjalanan kedua. Okey. Jadi kita akan ke Bukit Safa. Jadi dengan zikir, dengan baca Quran, dengan selawat pada Nabi, dengan berdoa, kita sampai ke Bukit Safa. Tata caranya sama sampai kita habis nanti di Bukit Marwah. Cuma tadi saya sebut bila berlaku kesesakan, contohlah saya daripada sini, kita jalan, kita hanya lambai, kita istilam sambil berdoa, sambil berjalan, kita teruskan perjalanan kita. Jangan berhenti sehingga mengganggu kesesakan untuk orang melakukan ibadah sa'i. Jadi kita kena faham, buat ibadah ni mesti ada fleksibel sikit, jangan terlalu terikat dengan hukum yang kita ni kadang-kadang tak ambil kelonggaran yang dibenarkan oleh syarak sehingga kita ganggu jemaah lain. Kemudian saya ingatkan lagi sekali, tidak ada solat sunat antara dua bukit ni. Tak ada. Kita solat sunat sempena duduk atas sofa ataupun Marwah, tak ada. Tapi kadang-kadang jangan pelik kalau kita tengok orang lain ada buat, tu biarkan dia nak buat, dia punya pasal. Tapi kalau ketika saat kita sa'i, masuk waktu azan, kita berhentilah mana-mana, kita sembahyanglah di situ. Nak berhenti macam ni saya sebut, saya tambah sikit lah. Nak berhenti, orang azan jangan berhenti sampai orang iqamah baru berhenti. Sebab orang azan kalau kita berhenti, kita sembahyang sunat, sebenarnya kita ganggu orang lain nanti.
Dia akan jadi kesesakan. Tak apa. Tak payah berhenti nak sembahyang sunat selepas daripada sembahyang fardu. Tu ada cerita fiqahnya tu. Kan? Sebenarnya qabliyah ba'diyah ni boleh buat selepas daripada ba'diyah sembahyang fardu. Kerana waktu habisnya selepas habis waktu sembahyang, bukan selepas habis sembahyang. Itu tak perlu. Ni adab tips lah saya bagi tahu untuk mengelakkan kesesakan, mengelakkan kita terpecah. Sampailah ke pengakhiran perjalanan ke-7, kita sampai Bukit Marwah. Sampai Bukit Marwah. Kemudian di sini dah boleh bertahalul. Macam saya sebut, orang perempuan balik hotel gunting, orang lelaki pergi kedai gunting, sama ada bergunting ataupun bercukur. Tak digalakkan bergunting di Bukit Marwah. Saya tak galakkan. Dan saya kongsi satu tips, kan? Kalau dengan saya lah, dengan mutaif lain, mungkin cara lain. Kita takkan balik ikut pintu luar. Dekat Bukit Marwah ni ada pintu dia, tapi jalan jauh luar. Kita akan balik, kita akan pusing lagi pergi ke Bukit Safa, tapi jangan niat sa'i. Niat nak balik je. Dekat Bukit Safa ada satu pintu yang boleh keluar shortcut balik ke hotel. Bersentuhan, bagus, soalan bagus. Sebab saya tertinggal. Jadi, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, pada pandangan yang rajih, pandangan yang lebih kuat, bersentuhan lelaki perempuan yang boleh berkahwin batal wuduk. Jadi dengan pasangan kita boleh tak kahwin? Kalau tak boleh, takkan jadi pasangan kan? Jadi secara automatik batal wuduk. Okey. Tetapi dengan sebab ada masyakkah, ada kepayahan. Kalau tabung haji, dia hanya rumuskan pada 2 tempat saja. Kan? Ada pada 3 tempat. Yang ni ketika dalam Masjidil Haram, ketika buat ibadah umrah, ketika berada di Masjid Nabawi sahaja. Ini tabung haji punya tempat untuk kita boleh ambil keringanan berkenaan dengan bersentuhan lelaki perempuan. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, kita tak keluar ambil mazhab lain, kita masih dalam mazhab Syafi'i, ada pandangan yang marjuh, yang kurang kuat, dibenarkan ataupun tidak membatalkan wuduk bila mana bersentuhan lelaki perempuan yang boleh berkahwin. Maksudnya apa? Kalau tersentuh, bersentuhan lelaki perempuan yang yang boleh berkahwin, boleh tidak membatalkan wuduk, dengan syarat tanpa syahwat. Kalau kita pegang bini kita kan, dengan semangat lain macam, tak boleh lah, itu batal wuduk. Tapi kalau pegang terpegang tanpa syahwat, maka tidak membatalkan wuduk. Itu jelas Dan saya nak buat kaedah mudah gini sebab kita guna tadi disebut perkataan masyakkah, kepayahan. Jadi bermula daripada rumah kita, keluar rumah nak pergi Mekah, sampai nanti kita balik rumah kita, kerana musafir, kata Nabi SAW, musafir ini sebahagian daripada azab, kan? Maka ada kepayahan, maka ada masyakkah yang boleh kita ambil jalan mudah ataupun ambil keringanan rukhsah, yang mana kita boleh berpegang dengan pandangan bila kita keluar musafir sampai nanti kita balik, ketika kita buat umrah, ketika kita berada di Mekah dan di Madinah, kan? Susah kadang kita nak jaga wuduk kita, maka bila bersentuhan lelaki perempuan yang bukan mahram, yang boleh berkahwin, maka tidak membatalkan wuduk. Jelas